أحمدك ربي كما علمتنا أن نحمد وأصلي وأسلم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Sahibul Fadilah, pengurusi majlis, pengurusi surau, barisan jabatan kuasanya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya, marilah sama-sama kita rafakkan sedih kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izinnya kita dapat berhimpun pada malam yang mulia ini. Alhamdulillah, surau yang begitu cantik, yang begitu indah, yang begitu besar, kita dapat melaksanakan ibadat di dalamnya. Dan ini merupakan nikmat yang cukup besar untuk kita jadikan ia sebagai markas kepada kita, markas ibadat kepada kita, markas ilmu bagi orang Islam sekitar ini. Itulah uniknya masjid dan surau ini. Justru pada malam ni saya akan bincang satu tajuk, mudah-mudahan ia memberi manfaat, iaitu bertajuk Tinda Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Kita tua setara mana pun tuan-tuan, belajar adalah satu perkara yang semestinya kita tekuni. Sebab itu tokoh-tokoh besar, walaupun dia tua, dia tetap belajar. Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah, guru kepada Imam Malik, bila mana orang tanya dia, kalaulah Allah ambil nyawa anda, apakah amalan yang kamu nak lakukan? Maka dia jawab, saya nak ketika itu saya sedang belajar ilmu. Sedangkan dia tokoh besar, alim, Al-Bayruni, orang gelar dia dengan nama orang gelar dia nama Abu Raihan Al-Bayruni. Al-Bayruni meninggal dunia dalam usia 78 tahun. Beliau ini mengikut Aristophanes lebih handal daripada Socrates, daripada Plato, daripada Aristotle, tokoh-tokoh falsafah Greek kuno. Hebatnya seorang yang bernama Al-Bayruni ini. Al-Bayruni rahimahullahu ta'ala ni, dalam usia 78 tahun sebelum meninggal dunia, dalam sakaratul maut, anak murid dia datang ziarah dia. Dalam keadaan begitu sambung nyawa ni, dia masih lagi nak ajak anak murid dia bincang ilmu berkenaan dengan Al-Jaddu Al-Fasid, bab saka berkenaan nenek atau atuk yang rosak, boleh tak terima pesaka. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Tok Guru, dalam keadaan seperti ini Tok Guru nak ajak kita bincang lagi? Dia jawab, ya, la an alqallaha alima khairun min an alqahu jahilah. Bahawa aku bertemu Allah dalam keadaan alim, lebih aku suka daripada aku bertemu Allah dalam keadaan jahil. Maknanya tuan-tuan, budaya belajar, budaya kita dapatkan ilmu adalah budaya yang perlu
disuburkan dalam kehidupan kita. Hebat mana kita pun baca kena baca, belajar kena belajar. Jadi insya-Allah untuk nak menambahkan lagi semangat, saya akan baca buku ini, Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Buku ini tuan-tuan, sebelum saya mulakan sikit, kebetulan baru-baru ini bulan haji, saya ditaklifkan untuk menjadi pakar rujuk haji oleh tabung haji. Dan bila jadi pakar rujuk haji, alhamdulillah, sempat ke Mekah, sempat ke Madinah, berada di sana. Masa berada di Mekah, sempat singgah ke kota Madinah. Di Madinah, saya mengambil kesempatan untuk menziarahi seorang ulama, Syekh Muhammad Awwamah, dalam usia hampir 70 tahun. Berasal daripada kota Syam, Syria, tapi telah menetap di kota Madinah Munawwarah hampir 37 tahun lepas. Rumahnya betulan dekat dengan Masjid Quba, setepatnya lagi dekat dengan Masjid Jumaah. Jadi saya pun alhamdulillah menggagahkan diri pergi rumahnya. Sebabnya dia dilantik menjadi fellow di USIM, dan dia ziarah rumah saya, dia ajak bincang panjang. Akhirnya saya pun sanggup pergi rumah dia. Sampai dia jamu dengan begitu bersemangat. Kemudian tuan-tuan tahu apa yang berlaku. Dia ajak saya naik atas tikar lagi. Dia sewa rumah dia 2 tingkat. Rumah macam apartment, 1 floor tu dia sewa semua. Besar macam besar ni lah, besar sikit. Penuh dengan kitab. Dan dia ni kuat sangat mengaji, mengkaji, baca buku, tahqiq kitab, sehingga kitab Musannaf Ibn Abi Syaibah tu 27 jilid dia tahqiq, satu-satu tebal. Kitab Abu Dawud syarah hampir 8 jilid dia tahqiq tebal. Dan banyak lagi kitab-kitab lain. Maka dihadiahkan kepada saya satu buku bertajuk Ma'alim Irsyadiyah li Sina'ati Talibil Ilmi, petunjuk dalam membina dan melahirkan pelajar-pelajar ilmu yang berwibawa. Tebal juga buku dia sejilid. Akhirnya saya sampai Mekah, saya tamat. Saya baca lagi tamat, dan akhir sekali saya telah buat satu ringkasan. Daripada ringkasan itulah lahirnya buku Tinta Nasihat untuk Penuntut Ilmu. Dan buku ini antara buku yang terlaris dalam koleksi yang saya ada. Mungkin barakah ulama yang karyakan itu, yang kita cuba mengambil sejumlah maklumat-maklumatnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya akan bincang dengan tuan-tuan sebelum kita buka soal jawab, di mana dalam buku ini saya mulakan dengan mukaddimah nostalgia hari pertama Pondok Moden Al-Abakirah. Sengaja saya sebut tajuk ini. Kalau kita di wilayah tuan-tuan, kita telah menubuhkan satu pondok moden. Nama pondok moden kita namakan Pondok Moden Al-Abakirah. Pelajarnya umurnya 16 tahun. Selepas PT3
Mulanya kita telah buka pada tahun lepas, pada bulan Ogos, 16 Ogos, dan insyaAllah pada hari Selasa depan ni pengambilan kedua dah. Dan pada bulan Ogos lepas, selepas kita ambil pelajar tersebut, satu perkara yang menakjubkan tuan-tuan, 2 bulan sahaja mereka telah hafaz matan jurumiyah. Al-kalamu wal lafzul murakkabun mufidu bil wad'i wa aksamuhu salasatun ismu wa fa'ilun. Dia telah hafaz matan baikuniyah. Kala abda'u bil hamdi musalliyan ala, sehingga dapat juga hafaz matan arba'in nawawiyah, dan banyak lagi. Kita mula belajar startingnya pukul 5 pagi, berakhir pukul 10 malam. Dan guru ajar, mereka yang masuk bayar 500 je sekali tu je, bukan tiap-tiap bulan. Asrama free, makan tak banyak, 6 kali sehari je, baju bagi macam-macam. Kerjanya kita raya hang kena belajar je. Seluruh negeri, seluruh negara ada, wilayah ada, Selangor ada, Kedah ada, macam-macam. Tapi seronok tuan-tuan. Jadi saya sengaja sebut ni nak beri semangat kepada murid-murid anak-anak kita ni. Jadi saya ceritalah kepada mereka tentang nostalgia hari pertama Pondok Moden. Kemudian yang kedua, saya cerita ta'aruf dan pengenalan. Alhamdulillah, bila sebut tentang ta'aruf dan pengenalan mereka daripada tempat yang berlainan, mereka mula belajar dan mereka mula berminat. Dan Alhamdulillah sekarang ni insya-Allah banyaklah nampak kesan yang baik. Muka surat 18 saya mula nak bincang satu tajuk khusus, namanya ilmu. Tuan-tuan, bila kita sebut ilmu, apa yang terbenak dalam pemikiran kita? Pertama sekali saya suka katakan, ilmu ini tuan-tuan, terbezanya manusiawi dengan hayawan dan makhluk lain. Kambing, kebau, lembu, kucing, ayam, itik, angsa, dia tidak dilahirkan dan tidak diciptakan dengan ilmu. Tapi istimewanya manusia, Allah ciptakan dia beserta ilmu. Sebab itu bila Allah buat satu declare kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak cipta atas muka bumi khalifah. Apa jawab malaikat? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apakah kamu nak menumpahkan, nak merosak, mencipta manusia yang merosakkan di muka bumi, menumpahkan darah, sedangkan kita sentiasa bertasbih memuji kepada kamu? Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku tahu apa yang anda tak tahu. Untuk nak mengesahkan jawapan Tuhan itu, Allah menyatakan wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah mengilmukan Adam ini dengan beberapa ilmu nama semua sekali. Starting kelahiran manusia, penciptaan manusia, ilmu. Tiba-tiba kita merasa tidak penting ilmu, rugi kita. Tuan-tuan bayangkan ayat pertama Allah turun, Iqra', seolah-olah nak memecahkan kebuntuan, kejahilan, jahiliyah dengan satu peradaban tamadun baru namanya ilmu. Ini perkara penting tuan-tuan, kita mesti faham. Dan ilmu ini merupakan nama Allah Al-Alim, merupakan sifat Allah ilmu. Itulah hebatnya. Hampirnya ilmu
dalam kehidupan manusia. Saya nyatakan pada muka surat 18, Imam Syafi'i kata, tiada berhak bagi seorang berkata pada suatu perkara halal atau haram kecuali dengan ilmu. Kita nak kata ni halal, ni haram, bukan pakai sibuk mulut kita je. Mana dalil dia? Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah bukti daripada kamu kalau kamu ni benar-benar. Bawa hujah. Jangan pakai senyap, pakai kata begitu tak. Ini ilmu penting. Maka ilmu, kata Imam Syafi'i, kitab Allah, sunnah Nabi, ijma' dan qiyas. Dan pendapat ini sama dengan pendapat tok guru kepada Imam Syafi'i, iaitu Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani. Dia juga bila sebut tentang ilmu, dia sebut kitab Allah, sunnah Rasulullah, ijma' sahabat, istihsan para fuqaha. Itu kata mereka. Yang ketiga, muka surat 20, Imam Malik rahimahullah bila sebut ilmu, dia kata apa? Ilmu dan hikmah adalah cahaya yang Allah hidupkan. Dengannya siapa yang dikehendakinya, bukan dengan banyak masalah ilmiah. Laisa al-ilmu bikasratir riwayah, innamal ilmu khasyah. Siapa kata? Imam Malik kata, ilmu ni bukan makna kita banyak mengapa ingat tu ilmu tak. Tapi ilmu sebenar, apakah membawa kita rasa takut kepada Allah. Ada orang tu kaki ngapa, tuan-tuan, banyak menghafaz, orang tali sebarang. Kita nak dapatkan profesor dengan mereka, tapi mereka bukan Islam. Jadi dalam Islam, ilmu mesti ada rasa khasyatullah. Sebab itu Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah sebenar adalah para ulama. Yang keempat, Al-Khattabi berkata, ilmu itu lebih jelas dan terang daripada didefinisikan. Perkataan ilmu ni orang faham. Khattabi kata apa? Al-ilmu abyanu minat ta'rif. Ilmu ni lebih jelas daripada kita definisikan. Apa makna? Saya datang ke sini, tuan-tuan dengar saya ceramah. Tuan-tuan, jawatan tuan-tuan namanya hakim. Tuan-tuan akan judge saya. Ustaz ni bagi ceramah auta je, aku pun tahu banyak tu. Ustaz ni lebih kurang aku je, aku rasa dia tahu sikit je. Ustaz ni boleh tahan juga. Ustaz ni aku tak makan cekok, banyak dia tahu. Apakah ilmu yang ustaz ceramah tu, tapi dia tu nampak selalu dah 3 kilo ke, 4 kilo ke, 5 bumi ke, nampak ke? Tak ada. Tak nampak pun ilmu. Tapi dengan ucapan dia, cakapan dia, susun atur kalimah yang dikatakan itu, menunjukkan dia betapa rasanya dia punya ilmu, dalamnya dia ilmu, atau sebaliknya. Jadi kita tahu tu, mari orang ni ceramah kita tahu dia ada ilmu. Mari orang ni ceramah kita tahu lebih kurang aku je. Tapi adakah dia tulis saya ni banyak ilmu? Saya tak tahu. Dia abstrak, dia maknawiyah, benda tak nak tengok. Tapi dia bercakap orang tahu dah. Mengatakan orang tu ada ilmu atau tidak berdasarkan kepada keadaan dia. Kita tahu dah orang ni ada ilmu, orang ni tak ada, sebagainya. Kemudian seterusnya tinta nasihat untuk ilmu, pembahagian ilmu. Selepas kita tahu tentang ta'rif ilmu, Imam Syafi'i kata, Imam
Malik kata, Imam Muhammad ibn Al-Hasan Al-Syaibani kata, Khattabi kata. Sekarang kita nak bincang apa dia pembahagian ilmu. Ilmu ni yang pertama sekali dibahagikan pada dua. Satu namanya wasilah. Wasilah ni maknanya alat. Ilmu tu penting, tapi dia menjadi alat tangga untuk nak dapat satu ilmu lain. Ilmu yang kedua namanya ghayah atau maqasid. Apa makna ghayah? Ilmu yang menjadi matlamat. Ilmu alat seperti ilmu bahasa, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu adab, yang menyampaikan kepada kita kefahaman sebenar menuju kepada ilmu ghayah seperti fiqh, tauhid, usuluddin dan sebagainya. Dua-dua ilmu ni penting. Pembahagian yang kedua, kata ulama, ilmu ni kita bagi pada dua. Pertama, ilmu bermanfaat. Kedua, ilmu tak bermanfaat. Jadi kita ni tuan-tuan nak dapat ilmu yang bermanfaat. Apa makna ilmu bermanfaat? Ilmu yang menyebabkan kita kenal Tuhan. Ilmu yang menyebabkan sah ibadat kita. Ilmu menyebabkan kita dipahlakan Allah dalam ibadat kita. Ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang membimbing kita ke jalan Allah. Itu ilmu bermanfaat. Bukan ilmu makin menyebabkan kita jauh daripada Tuhan, kita digatukan. Tuan-tuan, saya nak sebut satu doa Nabi ajarkan kita. Kalau boleh malam ni balik kena ingat doa ni. Kadang-kadang umur kita berapa tahun dah? 30 tahun, 40 tahun. Kita ambil hak tua sikit, 50 tahun, hak tua lagi 60 tahun, tua sikit lagi 70 tahun. Kalau orang tanya kita, Ji, umur Ji 60 tahun dah, 70 tahun, Ji pernah tak baca doa ni masa semayang? Doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku nak minta ilmu supaya kamu beri aku ilmu bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Tuan-tuan tahu doa ni apa dia? Salah seorang isteri Nabi bernama Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan doa ini apabila solat subuh ketika nak beri salam. Selepas daripada sebagai contoh, innaka hamidun majid, akhir tahiyat, Nabi tak beri salam, tapi Nabi baca doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada kamu ilmu bermanfaat, minta kepada kamu rezeki yang baik, minta kepada kamu kurniakan kepada aku amalan yang diterima. Apa kita baca tak tahu? Maya subuh kita baca tak doa ni? Baca. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita tak baca. Kenapa? Kerana terlepas pandang. Kadang-kadang kita cakap benar, saya pun tak baca ke, belum ada ni. Lepas baca hari ni, dia baca kata. Tapi tahiyat tu kadang-kadang lupa juga. Nak baca ni ingat lupa. Sekurang-kurangnya kita baca 3 kali ni tuan-tuan, dapat ilmu bermanfaat, rezeki yang baik,
Kesian. Sekarang ni orang kalau sebut rezeki, kesian. Saya di pejabat tu tuan-tuan, kalau tak ada orang datang pejabat pelik. Ni saya tak tahulah mufti lain, tapi saya di wilayah duduk. Tu tadi datang seorang hamba. Ni jenis walk-in, tak ada appointment. Hak tanya masalah nak buat PhD ada, hak masalah ni ada macam-macam. Hak soal agama tu biasa. Datang daripada mana? Terengganu tuan-tuan. Jauh. Orang ni OKU, uzur, heret kaki, pegang-pegang. Dia kata dia berhenti kat Masjid Jami', jalan kaki pula cari nak naik, nak temu saya. Allah kata, ada apa ni tuan? Mari nak temu. Baguslah nak temu. Saya nak balik tuan, nak balik Terengganu. Isteri saya OKU, saya OKU. Ada 22 riyal. Begitulah 22 ke 24 riyal itu dah. Siap. Sebab itu kita kena doa kepada Allah, ya Allah beri rezeki kat kita dengan rezeki yang baik. Pagi-pagi starting mayang subuh, doa rezeki yang baik. Kita dapat rezeki yang baik, ini bonus bagi kita. Tapi kita boleh bagi rezeki ke orang, maknanya sedikit kelebihan kita, lagi hebat. Bukan sekadar dapat, tapi boleh bagi pula. Kita tak nampak nak je. Tapi kalau hak ni pun tak dapat, nak bagi macam mana? Teruk kita. Dan amalan diterima. Dapat ni dunia hanya yang punya. Tuan nak apa lagi tuan-tuan? Saya nak kaya, itu rezeki yang baik lah. Saya nak isteri yang salihah, isteri pun termasuk dalam rezeki yang baik. Saya nak dapat petunjuk ilahi, termasuk dalam rezeki yang baik. Saya nak pandai, nak alim, nak baik, nak ada ilmu, itu termasuk dalam ilmu bermanfaat. Saya nak saya boleh masuk syurga, itu tanda amalan kamu diterima Allah. Jadi bila dah dapat 3 perkara ni, dunia yang punya tuan-tuan. Apa lagi kita nak? Maka di situlah mula di esok baca doa ni. Malam ni sembahyang subuh boleh bermarah. Bukan payah sangat 3 perkara. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Betul. Baik, seterusnya kita tengok pula kelebihan ilmu. Muka surat 30. Saya nyatakan kelebihan ilmu ni banyak daripada hadis Nabi, daripada ayat Quran, macam-macam. Contoh saya nak ambil satu sahaja. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibn Rajab Al-Hambali pernah berkata, telah sepakat imam-imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan pengikut masing-masing, semuanya sepakat menyatakan belajar ilmu itu lebih baik daripada sembahyang sunat. Kita duduk di rumah kita, kita kata apa? Kita sembahyang maghrib di rumah kita dengan bini kita. Sudah sembahyang maghrib dengan bini kita, kita bercakaplah kepada dia, ya masalah abang nak tutup itu ni, abang nak sembahyang 40 rakaat. Pukul 9 suku, 9.30 nanti sudah masak, abang panggil, kita sembahyang isyak ke Jumaat.
Lepas bini dia pergi masak, dia pun sembahyang Allah, Allah, Allah. Lepas salam, salam. Lepas salam, salam. Sembahyang balik. 9:30 dia pun panggil bini dia, ya, jom kita sembahyang. Sembahyang Isyak. Alhamdulillah hari itu dia boleh sembahyang 40 rakaat. Hari berikutnya boleh 44. Hari berikutnya boleh 50. Hari berikutnya dia sembahyang 40, 50, 60. Gitu je lah sembahyang dia. Dia rasa seronok. Sebab dia banyak sembahyang sunat, bagus lah. Bagus. Tapinya jiran sebelah rumah dia tu, makda ni, contohlah, dia tak buat macam kawan ni. Masuk saja bila waktu nak masuk maghrib, 10-15 minit nak masuk maghrib, dia pastikan anak bini dia tu sudah ada air semayang semua sekali, naik kereta dengan dia, mari ke surau ni, parking kereta situ, masuk surau, letak duit sekian dalam tabung, semayang, zikir sikit, dengar azan, jawab azan, semayang sunat, semayang fardu berjemaah, kemudian start belajar kitab Aqidatul Najih, kitab Risalatul Tauhid, kitab apa satu, belajar. Sudah belajar, sudah semua sekali ni, apa yang dia buat, dia balik. Bini dia pun balik, sama naik kereta pula. Wallahi, jiran kita yang pergi berjemaah di masjid belajar agama tu jauh lebih baik daripada kita, walaupun kita 40 rakaat, 60 rakaat. Kadang-kadang kita rasa syok, oh ya aku banyak semayang, alhamdulillah. Tapi sebenarnya belajar ilmu itu lagi penting. Kadang-kadang kita entengkan perkara ni. Kita fikir mayang rapat ni Tuhan ni bagus. Betul, siapa dia kata tak bagus. Tapi belajar ilmu jauh lebih hebat. Mari masjid. Ini fatwa tak pernah digugat, tak pernah dicabar oleh mana-mana ulama. Sebab dia tahu belajar ilmu ni penting. Dan kita boleh buat, ajak anak-anak kita mari masjid apa ni. Kemudian kita cerita pula, kita cukup bimbang bila kita belajar ilmu, kita tak ada nak dapat ilmu, untuk guru mati dulu dah, maka tinggallah jahil. Jahil capung dengan jahil sedang molek. Jadi ilmu tu lompat, sehingga kata Sulaiman, manusia sentiasa dalam kebaikan selama mana masih kekal generasi pertama, sehingga yang kemudian dapat mempelajarinya. Tetapi jika binasa generasi pertama sebelum sempat dipelajari oleh generasi seterusnya, maka lompan itulah yang menyebabkan manusia binasa. Ilmu dunia tuan-tuan makin canggih akhir zaman. Ilmu akhirat makin sulit. Ilmu dunia betul, kalau kereta 30 tahun, 40 tahun dulu kita tengok proton, comel tak? Tak. Boleh hidup je lah, comel-comel biasa. Tapi sekarang selepas di R&D kan dia, selepas di upgrade, jauh hebat lagi. Itu ilmu dunia. Telefon handset dulu dekat sekelo satu berat bawa. Sekarang akan main touch screen je. Samsung baik, iPhone baik, oh hebat. Boleh Skype pula macam-macam, WhatsApp sampai WhatsApp macam-macam. Tengok ilmu dunia betul berkembang, ilmu akhirat tahu.
Sebab itu kita kena belajar tuan-tuan. Ambil keluar masa ada ni, cari ilmu sebanyak mungkin. Okey. Seterusnya kita tengok pula betapa loganya, tamaknya ilmu oleh para ulama zaman ini. Orang yang tahu tentang hebatnya ilmu, dia akan tengok hebatnya ilmu. Ibnu Daqiq Al-Eid sanggup membeli buku Asy-Syarhul Kabir harga 1000 dirham yang dikaryakan oleh Imam Rafi yang berjilid-jilid. Kerjanya bila beli, baca, berhenti semayangnya, ditandah semangat. Akhirnya dalam masa beberapa waktu yang pendek, dia boleh khatamkan buku tersebut. Imam Al-Muzani baca buku 500 helai sehari. Imam Nawawi baca hampir 400 helai sehari. Ada ulama zaman dulu musafir jauh cari ilmu. Imam Syafi'i rahimahullah musafir 8 kali, musafir yang jauh, daripada Mekah ke Madinah, ke Baghdad, ke Yaman, akhir sekali ke Mesir. Mati di Mesir sebab loganya nak kembangkan ilmu, nak belajar ilmu. Ada orang belajar dalam tempoh masa yang panjang, tuan-tuan. Kemudian kita nak tengok sikit lagi berkenaan dengan syarat-syarat ilmu ini, tuan-tuan. Apakah dia syarat nak dapat ilmu? Saya sebut yang pertama, Muhammad ibn Al-Hasan Asy-Syaibani berkata, ilmu kita tidak sesuai kecuali seorang itu mempunyai 3 perkara. Semangat yang tinggi. Kalau kita kata saya main belajar lah, letih saya belajar ni letih lah, payah. Semangat tu dulu. Cerdik, dia ni malah payah. Dia cerdik, dia nak belajar sungguh, dia nak berkelayakan. Apa makna berkelayakan? Dia nak dapat ilmu, dia boleh menguasai ilmu, ada layak. Ada orang tu tak ada layak. Ada tak tuan-tuan tengok orang tu baik, bijak, cerdik, tapi tak sesuai ilmu dengan dia? Ada. Tapi ada orang tu kita nampak sesuai ilmu dengan dia. Orang panggil masuk ilmu tu dengan dia, layak dia, mana sabar dia. Itu keadaan. Beza kan. Kata Imam Syafi'i, orang nak belajar ilmu, dia kena ada panjang usianya, panjang umur. Umur 14 tahun mati dah jadi ahli, payah lah. Umur kena panjang. Banyak harta sikit tak pandai, tuan-tuan, payah nak pandai. Tuan-tuan tengok, kalau kita tengok tadika tu, kita nak atur anak kita tadika hak baik, kita kena bayar berapa? 15 riyal sebulan ke? Dah 15 riyal sebulan tu zaman 30 tahun lepas, 40 tahun lepas. Tadika hak baik sikit 300-400 sebulan. Sekolah menengah rendah, sekolah menengah hak baik 800 sebulan. Bayar je kan. Itu pun dia kata sikit tu. Patut banyak lagi tu. Dia beri diskaun tu dia. Kita pun temenung. Tengok. Nak dapat sekolah yang baik, nak dapat tempat yang baik, duit kena banyak. Kebanyakannya macam tu. Jarang dia kita temu waktu itu beasiswa, itu soal lain lah. Tapi biasanya nak cari guru yang baik, ini pun satu hal. Duit kena banyak. Cerdik dalam menguasai ilmu. Jadi ilmu ni kita nak, kita kena ada cerdik, kena tahu cara nak kuasai ilmu. Kata para ulama,
Abu Hilal Al-Askari, syarat nak jadi pandai kena ada 6 perkara. Akal yang tajam, masa yang panjang. Saya ni, saya alhamdulillah lah, saya belajar 3 bulan aling dah. Payah. Imam Syafi'i sebrilian itu pun berpuluh tahun belajar. Begitulah ulama-ulama yang lain. Ni masuk waktu dah azan juga tu lagi. Terus ke azan ni? Azan ni? Kita tunggu. Jadi beginilah tuan-tuan, saya ingat saya berhenti setakat ni dulu. Kita bila luar azan, sudah azan tu tulis surat ni saya jawab. Itu je nak ngomong.
Bismillahirrahmanirrahim. Ada sahabat tanya berkenaan dengan isu minta umum untuk kutipan dana kuliah surau Ampan Sarjana. Jadi pakai isilah insyaAllah sekadar seikhlas mungkin insyaAllah. Soalan pertama, sebagai seorang awam, ilmu apakah yang terbaik dipelajari dahulu untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa ta'ala? Saya telah sebut dalam buku ini, tuan-tuan. Pendapat yang pertama, sebagaimana kata Syekh Muhammad Awwam, adalah ilmu berkenaan dengan ilmu alam, ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Dan yang keduanya ilmu fiqh. Ini satu pandangan. Ibnu Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah menyebut ilmu yang paling afdal adalah ilmu al-hadis dan juga fiqhnya. Maknanya hadis yang disulami dengan kefahaman fiqhnya. Pendapat yang ketiga menyatakan ilmu yang paling afdal adalah ilmu yang membawa kepada ma'rifatullah, atau ilmu yang membawa kepada mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ilmu yang disebut sebagai ilmu usuluddin, atau disebut ilmu iman, atau disebut ilmu akidah. Ini antara ilmu yang juga patut awal kita belajar. Tapi kita sebagaimana sekarang, kita boleh belajar fiqh, kita boleh belajar tafsir, kita boleh macam-macam boleh belajar, kerana sifatnya lengkap melengkapi antara satu sama lain. Soalan seterusnya, apakah wajib seorang wanita itu memakai stokeng kaki jika keluar rumah? Dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah wajib, berdasarkan kepada kaki juga termasuk dalam aurat. Tetapi dalam mazhab Hanafi tidak. Bagi mereka tak, dia sekadar ni. Ini pandangan masing-masing. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang sewajarnya pakai stokeng, kerana dia lebih astar dan dia lebih aswan. Astar ni lebih tertutup dan dia lebih elok keadaannya. Allahuakbar. Ada soalan lain? Soalan seterusnya, ya Allah, beri akan ilmu bermanfaat dan lelaki yang baik, rezeki yang baik, amalan yang diterima. Cerdik belakang tu, sebelah belakang. Okey. Oh ni. Hukum derma, mengembalikan derma yang diberi. Derma kita nak kembali boleh, tak ada masalah apa. Macam ayah kita bagi duit kita, ayah ambil ayah mula. Tak ada masalah. Begitu juga apa-apa yang hak kita, kita ada bebas untuk tasarruf. Orang nak bagi kita, kita nak bagi balik ke orang, kita nak sedekah balik, kita nak bina masjid, nak buat apa tu atas kita. Wallah. Ya. Ilmu kadang-kadang kita selalu nak membaca dan Islam daripada luar. Tapi dari segi kefahaman, apa yang terjadi dengan kefahaman kita kadang-kadang orang seperti Islam kadang-kadang mereka buat melakukan perpecahan ini apa yang terjadi dengan kefahaman. Kita dapat Okey, ini soalan akhir dah, tuan-tuan. Saya benar sangat sebenarnya, tak cukup rehat sungguh. Isu berkenaan dengan belajar ilmu ini, yang pertama sekali al-umur bimaqasidiha. Kita berdasarkan kepada niat kita, tuan-tuan. Bila kita datang nak menuntut ilmu, kita menuntutlah ilmu. Dan kita cuba seupaya mungkin menjadikan ilmu ini tempat, masjid ni, surau ni tempat kita cari ilmu betul-betul. Tuan-tuan tahu, mengikut apa yang dinyatakan oleh ulama, masjid atau surau ni peranan dia 6.
bukan satu, 6. Pertama, dia sebagai tempat ibadah. Kedua, dia tempat ilmu. Ketiga, dia tempat syura. Keempat, dia tempat takaful Islami. Kelima, dia juga sebagai tempat ta'awun. Yang keenam, dia juga sebagai tempat markas ruhi yang membawa kepada semangat ummah. Banyak benda boleh kita manfaatkan. Tapi kalau kita duk banyak melabel, letih kita, tuan-tuan. Kita banyak duk hukum, letih. Sepatutnya kita banyak belajar, baca banyak, belajar banyak. Kalau boleh kita jadikan dalam surau ni, setahun kita boleh tamat 10 buah kitab. Kita ada target. Ni tak 10 tahun sekitar pun dah tamat. Sebab kita tak ada target. Kalau kita ada target, kita macam buku ni, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca maghrib isyak tamat dah. Seorang baca dengan syarah sendiri boleh ingat. Jadi kita faham. Dan dalam buku ni pun saya sebut, dan saya bilas pula dengan adab ilmu. Macam mana kita bila belajar ilmu ni, kita kena ada adab. Adakah orang yang belajar ilmu makin samsing? Tidak. Nabi Musa bila mana dia ditanya siapa paling alim, dia kata dia. Allah kata mungkin belajar lagi. Sehingga dia bertemu dengan Khidir. Dalam surah Kahfi disebut, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rushda. Nas tu disyarahkan panjang lebar oleh para ulama sampai 80 masalah, setengah kata 800 masalah. Jadi sebab itu nawaitu kena betul, niat kena betul, pengisian kena kemah, insya-Allah banyak benda kita dapat manfaat. Jadi saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan hari ini. Tuan-tuan jangan bimbang. Kalau saya tak jawab banyak pun jangan bimbang. Buku Q&A saya jawab banyak masalah. Dan tuan-tuan boleh layari laman web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, di mana kita jawab hampir 2 masalah sehari. Ada masalah baru. Masalah apa? Masalah qada puasa, masalah apa? Tuan-tuan boleh tengok laman web Pejabat Mufti. Begitu juga Facebook Pejabat Mufti. Mufti Wilayah Persekutuan sebagai contoh, kita sentiasa update. Tiap hari boleh katakan. Jadi isu tak timbul. Dan saya juga banyak jawab dan syarah kitab Bahtera Penyelamat Ghayatul Murtaja yang dikaryakan oleh ulama daripada Syam, daripada Yaman. Ulama ni tuan-tuan, tawaf Kaabah saja boleh khatam Quran. Hebat. Mati lama dah lah, 200 tahun lepas dah. 200 tahun. Jadi kita ambil barakah mereka, semangat mereka ni tuan-tuan, kita boleh dapat banyak ilmu insya-Allah. Jadi saya rasa sekadar itulah dulu. Saya mohon maaf banyak-banyak kerana kekangan masa yang amat terhad sangat. Esok berjujur bersusun agenda-agenda yang daripada sebelum subuh lagi kena keluar dah. Jadi saya minta maaf lah dengan keadaan keletihan hari ini. Sampai petang tadi mau ada meeting. Jadi lain kali insya-Allah saya cuba panjanglah ceramah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fiddin minta ya Allah majana min Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.